Lailatul Qadar. Kenapa tidak disebut Naharul Qadar? Kenapa malam saja? Siang tu tidak berharga tu. Kan? Kenapa malam? Antara sebab kenapa malam, balik baca semula surah Al-Muzammil bagi contoh. Apa kepentingan atau kehebatan malam itu dalam mendidik jiwa manusia, mendidik spiritual manusia. Sebab itu, bila kita baca ayat Quranul Karim, sebagai contoh kita ambil 10 ayat sahaja pada waktu malam. Sebagai contoh kita bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi bulan Ramadan ini, sebelum sahur, selepas salat kita baca, ambil 2-3 ayat Quran, kita baca dengan tadabbur. Dia punya power itu lebih hebat daripada kita baca satu juzuk di siang hari bulan Ramadan. Betul tak? Kan? Jadi kalau kita terlalu bermain dengan nombor, tertipu dengan nombor, malam 27 saja kita nak beramal ibadah, New Zealand baru pun 6. Jadi sebenarnya itu besarnya rahsia kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan secara exactly bila Lailatul Qadar. Ada satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Dia kata semua bagi tahu kepada dia. Malam Lailatul Qadar ini malam 27. Dan dia confirm. Dia dapat info tadi daripada Nabi SAW. Sebab itu di negara-negara Arab, negara-negara sebelah di Malaysia pun ada juga, tapi tak nampak sangat kan? Tapi kalau di negara Arab, malam 27 ni antara malam yang paling meriah. Dalam setahun itu, malam 27 Ramadan itu malam yang kalau masjid penuh masjid. Pilihan ke? Kita tak payah tu. Kan? Kalau kita kira, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terjemahan dia, malam Al-Qadar ini lebih baik. Khairun itu ala wazni tafdhil, ala sirati tafdhil. Lebih. Kadang-kadang kita tersilap. Kita menyamakan satu malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tidak. Sebenarnya khairun lebih baik. Maknanya pahala itu bukan 1000 bulan. Bahkan mungkin 3000 bulan. Bahkan mungkin 1 juta bulan. Bila kita dah di sudut kefahaman kita dah agak simplistik, kita menyamakan satu malam amalan kita pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Ialah betul kan? Di sudut logiknya, siapa yang boleh buat satu amalan yang Allah Ta'ala gandakan sampai umur dia pun tidak akan dapat mencapai 83 tahun. Nabi sebut dalam satu hadis, umur umat a'maru ummati baina 60 was 70. A'maru ummati baina 60 was 70. Umur umatku di antara 60 dengan 70. Jadi orang kata tak usah koyak. Tak usah koyak lah, nak umur lebih pada 70. Kan, tambah zaman moden ini kita hidup dengan exercise berkurang, kan? Pergi mana-mana naik bas, pergi mana-mana naik tram. Nak jalan kaki berletih kan, naik kereta, kalau tak ada kereta bawa kereta. Kan? Jadi kehidupan kita sebenarnya secara mudahnya memendekkan umur kita. Kan? Dia tak kira doktor pun kata umur pendek juga. Betul tak? Kan? Ada kawan saya dalam bulan Ramadan yang lepas, dia doktor di UiTM Melaka, masuk paper dia punya, saya punya dunia UiTM. On the way pagi nak pergi kerja, bawa motor besar, kan? Sampai ajal dia, dia potong kereta. Kebetulan yang kat belakang tu pun ada kawan yang kenal. Yang naik motor tu adalah Dr. Aziz nama dia. So dia potong tu tak tengok, kawan dia tengok daripada belakang, tak masuk ke sebelah kiri. Tengok bertempur, motor besar tu bakar. Kan, sampai ajal dia. Umur baru saya ingat dalam 30, 31 ni tu. Sebab tu kita ni yang muda-muda ni, saya dah tua, tapi saya letak kursi dia. Baik tak pakai tongkat mesti waktu kerja. Jadi kita yang muda-muda jangan kita ingat kita akan umur panjang. Sampai masanya Allah Ta'ala kata,
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tak boleh nak minta walaupun satu detik dilewatkan, ataupun kita suka sangat nak mati, kita tak boleh nak minta satu detik di awal. Kan? Jadi kalau di sudut amal kita ni, kita nak mencapai tahap sebagaimana umat zaman dahulu kala, memang jauh lah. Memang jauh. Sebab itulah antara lain, saya tengok di sudut filosofikal punya approach. Lailatul Qadar ini bukan kita nak mendapat pahala 1000 bulan tadi. Betul Allah Ta'ala sediakan pahala lebih daripada 1000 bulan. Tapi sebenarnya apakah maqasid, apakah maksud, apakah tujuan sebenar? Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan ini satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Apa sebenarnya? Kita tanya balik, apa sebenarnya? Untuk apa? Kalau sekadar kita dapat, sebagai contoh, malam 27 tahun ni, takdir Allah Ta'ala malam 27 malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kita pun Alhamdulillah, kita bangun qiyam, baca Quran, zikir, tasbih dan sebagainya sampai sahur. Alhamdulillah, komplit kita punya amal. So what's next? Kalau selepas Ramadan kita punya kehidupan kembali sebagaimana sebelum Ramadan, maka tak ada guna kita mendapat Lailatul Qadar 27 Ramadan ini. Sebab tu secara falsafahnya kalau kita tengok, Ramadan ataupun Lailatul Qadar ini adalah satu peluang kepada manusia, kepada hamba di dalam pencarian untuk mencari Tuhan. Nah, kita sebab tu dalam bulan Ramadan kita mencari-cari Lailatul Qadar. Kita nak cari apa sebenarnya? Bukan nak cari malam di mana pokok sujud. Nah, itu mitos zaman saya kecil dulu lah. Mungkin nama saudari dah mitos dia agak sophisticated sikit lah. Saya dulu orang kampung beritahu nak tengok malam Qadar, tengok pagi esok ataupun nak pergi sembahyang subuh itu di masjid, tengok pokok sujud. Kalau malam tu ribut, taufan, hujan, pokok sujud betul lah. Kan? Jadi itu mitos zaman dahulu kan. Jadi kita orang yang mengaji, orang yang well educated ni, kita kena tengok apa sebenarnya, apakah maksud, maqasid. Kalau tidak, setiap tahun kita mencari Lailatul Qadar, tetapi selepas Ramadan, 1 Syawal saja, kita punya hidup telah bertukar menjadi kehidupan manusia biasa. Kan? Quran entah ke mana, sunat entah ke mana, yang bulan entah ke mana. Apa dah? Yang paling besarnya adalah pada saya lah, pada saya, Ramadan ini kita boleh tahan diri kita daripada makan, tahan diri kita daripada minum, tahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa Ramadan kita. Tapi yang paling susah adalah untuk kita jaga lidah kita. Itu paling susah. Betul tak? Even dalam bulan Ramadan kita boleh jaga benda lain, tapi lidah kita susah kita nak jaga. Sebab tu kadang-kadang saya bulan puasa ni saya tak berapa berminat kalau orang panggil tazkirah. Sebab bila kita banyak bercakap, banyaklah salah dia. Yang banyak zallat dia, banyaklah dia punya kesilapan dia, kesilapan sudut lidah. Sebab bulan Ramadan ni bukan bulan untuk bercakap. Kadang saya setuju juga yang orang tak bagi tazkirah kat Malaysia ke, kan? Ada part-part ni saya setuju lah. Tapi kadang-kadang manusia ni bila tidak diberi tazkirah, tapi tazkirah tu kena yang bersifat membina masyarakat, membina fikrah, membina spiritual. Bukan hanya untuk main isu-isu politik, isu yang tak ada kaitan dengan pembangunan masyarakat. Sebab bulan Ramadan ni khusus Allah Ta'ala sediakan untuk kita beramal. Kita nak bercakap, ambil sebelah bulan tu cakap lah, nak cakap. Bulan Ramadan sebulan ni, bulan untuk kita beramal. Takkan tak cukup dah 10 bulan nak ceramah, 11 bulan nak tazkirah, 11 bulan nak bercakap. 1 bulan ni cukup. Tutup mulut, zip mulut, jaga lidah, buat amal. Tak bagi kita sekarang. Kan? Sebab tu di bulan Ramadan ni kalau kita masih tak boleh menjaga lidah kita, dia lidah ni kalau kita baca kitab-kitab tentang spiritual, tazkir tentang afat lisan. Afat, apa maksud afat? Penyakit kan? Afat adalah tarik kan? Afatul lisan, penyakit lidah. Kan? Sebab tu dalam bulan Ramadan, lidah kita ni kita kena basahkan dengan zikrullah, basahkan dengan baca Quran.
Supaya selepas bulan Ramadan, lidah kita ni dah terbiasa dengan sikit-sikit kita zikir Allah, sikit-sikit kita sebut ayat-ayat Allah. Jadi kalau bulan Ramadan kita tak mampu nak jaga lidah kita, tak kira lah lelaki perempuan sama je. Kadang-kadang lidah kita ni maki orang sabbah hadza wa safaka hadza wa syatama hadza. Itu dah maki orang tu, maki orang ni, tengok Facebook apalah dia ni, gambar makanan pun upload dalam Facebook. Ayat tu keluar dari lidah kita kan. Simple as that. Kan? Kita tak boleh nak apa istilah dia? Kata apa kan? Tak boleh jaga lidah. Ibu kapi orang Kelantan. Jadi sebab tu Nabi sebut, apa ni hadis tu? Nabi kata Man lam yada' qawla az-zur, man lam yada' qawla az-zur, qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan qawla az-zur, kata-kata bohong, dusta, nipu, wal 'amal bih, dan beramal, mempraktikkan kata-kata bohong tadi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala tak perlu kepada lapar dia, tak perlu kepada dahaga dia. Maknanya kosonglah makan dia. Tengokkan lidah. Lidah ini dia pesan daripada hati kita. Hati kita tak hidup, dia akan keluar melalui lidah. Kalau zaman teknologi ni, hati kita tak hidup, dia akan keluar melalui jari jemari kita. Sebab tu kena jaga. Kena jaga. Sebab setiap sesuatu itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup zaman teknologi ni, anak muda zaman teknologi, kita kena beringat-ingat, sentiasa beringat. Sebab itulah kita guna Facebook ke, kita guna media, social media, kita guna apa sahaja. Apa sahaja yang kita tulis itu masuk dalam buku rekod kita. Apa sahaja yang kita cakapkan masuk dalam buku rekod kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala tidak akan, kitab suruh kita itu tidak akan meninggalkan, tidak akan tercatat, tidak akan meninggalkan apa saja, sama ada istilah dalam konteks ayat itu dosa kecil ataupun dosa besar. Maknanya perkara yang sekecil-kecil sampai perkara yang sebesar-besar ni kita akan nak tengok. Kita akan diprojekkan di hadapan kita di hari akhirat kita. Sebab itulah kalau kita faham, kalau kita sedar, hidup kita ini adalah hidup kita untuk mencari Tuhan. Kita sebagai orang Islam ni beza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam baru ni gaya bising di UK kan. Royal baby. Royal baby. Yang bisingnya bukan baby tak ada cakap lagi. Yang bisingnya dia punya grandpa dengan grandma. Grandfather ni nak panggil apa? Granddad ke grandpa? Grandmother nak panggil apa? Apa dia pilih nama apa grandmother? Tak tahu. Grandmother dia pilih nama dia, itu dia supaya panggil gagal. Kata geget. So itu cara hidup atau pemikiran orang yang di sebelah sana. Jadi kalau kita orang Islam kita fikir benda yang fikir kita adalah fikir dunia, iPhone 6 pula. Kan? Telefon salah sikit kita buka apa tu? Keyboard baru. Kan? Kalau kita fikir dunia, amal tindakan kita, cakap kita akan cakap dunia. Tapi kalau fikir akhirat, kita akan fikir Syria, kita akan fikir Palestin, kita akan fikir orang kata apalah sibuk fikir Syria, apalah sibuk fikir orang Palestin. Tak Malaysia pun ramai orang miskin. Susah juga nak jawab Fahmi. Tapi Fahmi dah ada
10 jawapan dia ada. Dia tak kira. Kan? Kerana apa? Kerana spiritual kita tidak well connected dengan kawan-kawan kita yang seafrikan dengan kita. Lepas tu bila kita buka puasa, kita makan buah tamak, kita ingatlah kepada orang yang mungkin puasa dia adalah 30 hari 30 malam. Kan? Kita ni kalau sehari tak dapat nasi, pening kepala. Kan? Dah hari-hari nasi biryani. Nah, hari ni roti kering saja. Hari ni makan apa ni? Nasi ayam. Alhamdulillah, kan? Jadi kurangkan komplain. Sebab kalau kita nak komplain, dah Allah Ta'ala nak komplain dengan kurangnya syukur kita tu terlalu banyak. Kan? Sebab tu kadang-kadang ada pandangan ulama mengatakan kalau boleh dalam kehidupan kita, bukan hanya bulan puasa, kita usahakan supaya sehari dalam sebulan atau sehari dalam seminggu kita menyerupai kehidupan para sahabat dan Nabi, iaitu makan bersama, minum air kosong. Pernah tak kita fikir kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni, sebelum ini sehari kita hanya makan buah tamak dan kita minum air kosong sahaja. Saya rasa pening kepala. Cuba try. Barulah kita boleh merasai perjuangan para sahabat, perjuangan para Nabi. Ini tidak kita bercakap Nabi hebat, berjuang, sahabat hebat, dakwah dan sebagainya. Tiap-tiap hari biryani kambing. Selang-seli esok biryani ayam pula. Kan? Air makan tu melantak. Kan? Doa kata-kata tasbih. Sebab itulah bila kita nak merasai sesuatu perkara yang bersifat sedemikian, kita kena turun ke bawah. Saya selalu bagi nasihat adik, kalau cuti panjang dan sebagainya, gunakan cuti panjang tadi. Ini masuk benda lain pula. Tak apa kan? Pengalaman. Cuti panjang tadi, masa kita belajar ni tak payahlah pergi jalan. Boleh kalau ada duit pergi jalan. Yang paling utama kalau ada duit, simpan duit pergi umrah dulu. Kalau ada duit pergi buat haji. Tak payahlah pergi Queensland ke, pergi Tasmania ke, pergi New Zealand ke. Yang nanti tua kalau panjang umur dia pergi. Pergi buat umrah dulu. Supaya kita pergi mencari reference point yang boleh mengubah kehidupan kita. Kita pergi New Zealand tak boleh ubah kita punya kehidupan cara hidup kita. Betul tak? Kita boleh ubah. Ada orang pergi shopping dekat jadi mana popular? CFO kan? Dia boleh hebat. Tapi tak lama kat situ Dia kata dia keluar, dia kata test tu kan. Saya pergi keluar je. Ada tak kita pernah kita dengar, saya ni kalau pergi shopping di CFO, iman saya naik sekali pun. Saya tak harga aja. Kan? Saya ni kalau beli koran 3 kotak, kalau beli koran, semangat saya untuk baca Quran naik 1 batu. Tempat yang paling the spiritual point di atas muka bumi ni adalah Mekah. Mekah, kemudian Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Itu yang kita berjuang sangat, Baitul Maqdis tu. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. New Zealand tak masuk, Tasmania tak masuk, Queensland tak masuk, Sydney tak masuk. Bukan tak boleh pergi jalan. Nanti kata saya kalau kita keluar tak boleh pergi jalan pula. Tak ada. Tapi that is our priority. That is our. Orang Islam ni dia ada priority dia. Kalau kita hidup tak ada priority, kita akan jadi macam kita akan ikut falsafah orang barat. Kan? Kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak apa. Kahwin sama lelaki pun tak apa, kahwin sama perempuan pun tak apa. Sebab dia tidak ikut dalam satu priority, satu lagi di situ hukum dan undang-undang. Kesimpulan semua dah gitu kan. Sebab nak dia mula macam ni kan. Kesimpulannya kita mengharapkan saya punya remark ni adalah biarlah kita melihat perspektif Lailatul Qadar ini dengan perspektif yang lebih luas. Kalau istilah sekarang ni guna perspektif nampasin. Barulah kita tidak ada stage untuk mencari Tuhan. Tahun ni mungkin kita jumpa, mungkin kita tak jumpa. Kadang-kadang kita jumpa, tapi Allah Ta'ala tidak tunjuk kepada kita. Kan? Jadi apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita adalah kesungguhan kita untuk mencari Allah. Kan?
melalui tadilah Lailatul Qadar, melalui Ramadan, melalui Quran. Yang kedua, apa yang boleh kita buat selepas Ramadan? Kita cari, kita establish satu kekuatan yang ada dalam diri kita. Apa kekuatan yang saya dah develop, develop semasa Ramadan yang lepas, untuk saya teruskan di 11 bulan selepas bulan Ramadan. Tak ada, tiada kan? Bulan Ramadan ni kita dah establish satu nilai yang kuat dalam diri kita adalah kuat untuk bersedekah pada itu. Teruskan selama 11 bulan sampailah kita jumpa Ramadan berikut. Instead of kita nak, kadang kita ni kita terlalu kita kata ambitious, terlalu ambitious. Semua benda nak buat. Khatam Quran nak ambil 3 kali. Tahajud nak 8 rakaat. Kemudian tarawih, baguslah. Bagus kalau boleh buat, bagus. Tapi masalahnya semua tak terbuat. Kan? Sekali pun tak ada kata. Tarawih pun celah sudut dan sebagainya. Yang penting adalah adwa muhawah yang pandai. Itu penting tu kalau kita baca hadis. Khairul umuri adwa muhawah yang pandai. Sebaik-baik atau sebagus-bagus amalan adalah adwa muhawah yang dibuat secara berterusan, continuously. Wa in qallas sekalipun sedikit. Tu orang dia buat keluar. Apa dia falsafah Kaizen? Incremental, continuous incremental development. Kalau umur ada orang mahal yang tak ada. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, doa. Sebelum habis Ramadan ni kita kena doa supaya Allah Ta'ala jumpakan kita dengan Ramadan berikut. Biasa imam akan doa lah kalau kita dengar Terawih Mekah pun. Imam akan doa Allahumma a'idna a'idna syahra Ramadan a'waman adidah ataupun marratin adidah wa karratin madidah. Ya Allah, kembalikanlah ataupun datangkanlah kembali Ramadan ini kepada kami a'waman adidah, tahun-tahun yang berikut, tahun-tahun yang banyak. Maknanya kita boleh hidup dengan Ramadan yang akan datang tahun lepas, tahun berikutnya, sampailah kita meninggal bertemu dengan Allah SWT. Jadi insyaAllah semoga Allah Ta'ala memberikan sedikit manfaat daripada kongsian kita pada malam ini. Yang pentingnya nasihat itu pada diri saya sendirilah. Kalau boleh diambil panduan daripada sahabat-sahabat sekalian, boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita untuk kita mencari usaha kita ataupun mujahadah kita untuk mencari Tuhan. Bukan nak mencari isteri, nak mencari suami, mencari Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, kerana concentration mereka kepada mujahadah mencari Tuhan, mereka tak kahwin. Kamu ulama yang tak kahwin. Kita baca kitab Imam Nawawi, ini ulama yang tak kahwin. Imam Al-Tabari yang tak kahwin. Ramai ulama yang tidak kahwin. Bukan diskalis kahwin pula. Sampai yang ada duit dah sampai tahap apa dia panggil istilah apa kami? Ba'ah Man istata'a minkumul ba'ah, dah sampai standard ataupun kemampuan jadi kahwin. Kahwin semua lelaki tunduk je. Siapa nak kahwin awak dia tanya nak periksa. Memang muda itu. Di tahun depan kita usahakan orang muda dapat tauliah dikahwinkan. Tak nak jadi macam Syiah pula. Allah Allah, Allah Allah berikan sedikit kehadiran. Saya akhiri dengan doa. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعد